Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambunglah ya perkongsian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana kuliah hari itu kita dah masuk ayat ke-25 daripada surah Al-Baqarah. Sini tak banjir ya. Okey, alhamdulillah. Sungai Buloh pun tak banjir. Ada beberapa tempat saja yang banjir. Kubur Rajah banjir, kalau tuan-tuan tahu Kubur Rajah kan, kat Sungai Buloh tu banjir. Ada beberapa kampung lah ya banjir. Anak balik kampung, baru semalam balik sini. Jadi masa banjir tu anak tak ada sini lah ya. Tapi anak datang semalam dekat Lipis pun air tinggi tau. Jalan ditutup. Dia lencong ikut Sungai Koyan. Jalan tu ditutup lah. Tapi pasal anak tengok kereta lalu lalang aja, anak pun masuk juga. Rupanya dia tutup sikit je. Dia buka satu lorong. Sebab anak lalu tu dah maghrib, tak berani nak pergi ikut jalan sana. Anak pun tengok ada orang masuk aja, anak pun masuk jugalah ya. Dia tulis dah jalan ditutup. Dia tutup sebenarnya dah banyak hari. Dia tak nak bagi orang lalu ramai-ramai kat situ sebab jalan dah runtuh. Dia buka satu lorong je lah. Tapi saya tengok atas jalan tu dia punya tanda air tu sampai atas pokok. Mana jalan tu tenggelam. Patutlah ditutup jalan tu. Dan tanah runtuh tu sama macam tempat tahun lepas juga. Dekat JPJ tu kan. Kat Lipir tu. Kat situ lah. Tapi saya ingat mungkin tak seteruk tahun lepas tu. Tapi air tetap naik dan jalan tetap ditutup lah ya. Anak semalam pun satu surau tu banjir juga, section 19. Habis kereta kat situ. Masjid anak kuliah patut pagi tadi pun dia tak mula kuliah lagi lah. Pasal dia pun baru settlekan surau masjid dia. Kapek-kapek semua. Tak tahulah ganti baru ke apa. Masuk habis lumpur-lumpur. Tapi boleh cuci kapek tak? Kita ni alhamdulillah lah ya, tak ada banjir. KL tak ada kena kan? Tak naik air. Dia belah-belah Syalam je. Okey, baik. Tak boleh ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan musibah yang Allah Ta'ala timpa ni kata apa? Dapat menambahkan keimanan kita. Dan juga Allah Ta'ala pemudahkanlah urusan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap benda yang susah tu ada kemudahannya. Tak ada kata susah selalu, tak ada. Bila ada susah mesti ada mudah ya. Kita doa je lah ya. Okey, baik. Jadi kita ayat yang ke-25 di mana saya dah masuk ayat berkenaan dan saya telah hurai salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu asmaun wa awsaf. Itu yang diwartakan dalam buku-buku akidah, baik di sisi para salaf maupun di sisi para khalaf. Salaf ni mana ulama yang terdahulu di kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kurung pertama, kurung kedua dan kurung ketiga Hijriah. Itu kita panggil salaf. Ataupun juga disebut sebagai as-salafus salih. Walaupun ada juga golongan-golongan yang tak betul menyeleweng pada zaman itu. Zaman sahabat pun ada. Tapi dek kerana masih ramai di kalangan mereka yang berpegang dengan Quran
dan juga sunnah Rasulullah SAW. Sementara mereka memang telah dijamin baginda dalam hadis-hadis yang sahih. Umpama hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Musa Al-Asy'ari, khairul qurun qarni, ataupun khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tiga golongan ni Nabi jamin sebaik-baik zaman ialah zaman aku, yakni zaman para sahabat lah. Kemudian zaman selepas aku, zaman tabi'in. Kemudian zaman selepas daripada itu itulah zaman atba'ut tabi'in. Nabi sendiri jaminlah. Sebab itu mereka digelar sebagai as-salafus soleh. Hak mana ikut Quran dan sunnah lah, tak ikut tak dikategori sebagai as-salafus soleh. Itu kita sebut sebagai salaf. Sama juga dengan khalaf. Khalaf ni hak terkemudian daripada itu. Selepas atba'ut tabi'in disebut sebagai khalaf. Mana orang yang terkemudian. Khalaf ni maksud ganti. Salaf dah tak ada, tabi'in dah tak ada. Jadi yang ganti mereka ialah khalaf. Salaf ni makna orang yang terdahulu. Salaf. Salaf ni secara bahasa maksud orang yang terdahulu. Khalaf orang yang terkemudian. Itulah secara asas maksud. Jadi sepakat mereka. Walaupun dalam setengah-setengah isu ada juga benda yang tak sepakat pun. Normal lah manusia tuan kan. Kalau kita nak cari benda yang kita tidak sepakat, banyaklah pasal manusia, mana ada dia boleh bersetuju dan sepakat dalam segala hal? Tak ada. Kalau sahabat Nabi SAW sesama mereka pun banyak bercanggah dalam sesuatu isu, baik selepas Rasulullah SAW wafat maupun sebelum Rasulullah SAW wafat, apatah lagi manusia-manusia yang lain. Of course lah. Kan? Tuan baca ayat Quran. Ya ayyuhan nas, macam mana ayat tu? La ya ayyuhal, macam mana ayat tu tak ingat. Surah apa? Allah Taala kata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara di atas suara Nabi. Apa sebab nuzul ayat ni? Sebab nuzul ayat ni ialah kerana Abu Bakar dan Umar pada satu ketika dia bercanggah pendapat nak lantik seorang ketua. Abu Bakar nak lantik Ibnu Ma'bad. Dia nak hantar satu kumpulan keluar daripada Madinah. Bukan macam itulah cerita dia. Jadi nak lantik siapa ketua? Memang kena ada ketua, kan? Kalau satu kumpulan tak ada ketua, masalah. Sebab tu Islam amat menjaga sistem keketuaan ni. Kalau ada ketua kita kena ikut. Dah kita bai'ah kan? Membaya'a amiran. Nabi sebutlah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis Muslim. Nabi kata siapa-siapa yang melantik suatu amir, falyuti'hu mastata'. Hendaklah dia taat kepadanya selagi dia mampu. Fa in ja'a ahadun yunazi'uhu yaqtulul akhar. Kalau mari orang lain nak rampas keketuaan dia, Nabi kata bunuh hak rampas. Itu kita belajar dalam bab orang kata kepimpinan lah mungkin tu akan belajar dalam fiqh siasah, the science of politics. Tapi nak cerita begitulah kena lantik ketua lah, kan? Idza kharaja salasatun minkum falyu'ammiru ahadakum. Sebutlah hadis Abi Daud daripada Abu Hurairah, kalau 3 orang keluar kena ada seorang ketua. Ini kalau 3 orang, kalau satu kumpulan lebih-lebih lagi lah. Satu komuniti lebih-lebih lagi lah kena ada ketua. Tak ada ketua habis. Dan bila ada ketua kita kena taat lah jadi nak lantik siapa? Kata Abu Bakar lantik Ibnu Ma'bad. Umar kata lantik Al-Aqra' bin Habis. Jadi tanaza'a fi masjid Rasulillah hatta irtafa'at aswatuhuma atau sautuhuma. Jadi kedua-duanya mempertahankan pendapatnya sehingga tinggilah suara dia di masjid Rasulullah SAW. Jadi Nabi dengar. Turunlah ayat berkenaan. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara di atas suara Rasulullah SAW. Itu kira Abu Bakar dengan Umar tu, kan? Orang lain lebih-lebih lagi lah Jadi ada isu dipanggil muttafaqun
alaihi, mana tidak ada disagreement, semua sepakat. Ada isu yang mukhtalafun fi, mana adalah isu-isu yang furuk-furuk ni yang kita berbeza pendapat ya. Dalam segala hal lah, especially dalam hak akidah pun sama. Salah mungkin ada sebahagian perkara yang tak sama dengan khalaf ya. Tapi dalam sebahagian isu depa sepakat. Antaranya yang ini, depa sepakat bahawa Rasulullah SAW ada nama-namanya, ada sifat-sifat. Ya. Sikit banyak tu satu hal. Tapi depa sepakatlah ya, dan kita wajib mengimaninya. Anna li Rasulillah asma'an wa awsafan, bahawa bagi Rasulullah SAW itu ada nama-namanya, ada sifat-sifatnya ya. Dalam Quran Allah Taala memanggil Nabi dengan beberapa nama. Dan ada kalanya Allah Taala sebut secara sekaligus, umpamanya dalam akhir surah At-Taubah. Laqad kana lakum bukan. Itu surah Al-Ahzab. Apa nama? Laqad ja'akum, Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang paling akhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaihim bil mu'minina raufur rahim. Itu Allah Taala sebut sifat-sifat dan nama Rasulullah SAW secara sekaligus. Banyak Allah Taala sebut. Bukan satu nama saja. Bukan satu sifat saja, 3-4 nama dan 3-4 sifat ya. Allah Taala sebut nama lah ya, panggilan kepada Rasulullah. Tapi nama itu base kepada sifat-sifatnya lah. Daripada mana datang namanya? Daripada sifat lah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala panggil Nabi, laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, di kalangan diri kamu. Nabi bukan malaikat, Nabi bukan jin, min anfusikum, from yourself ya. Azizun alaihi ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aziz ya. Allah Taala ni azizun alaihi, Allah Taala aziz alaih. Allah Taala ni dia sayang pada Nabi. Ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi juga dia ni prihatin dan peka kepada orang-orang yang beriman ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang yang beriman Nabi itu rauf ya, lembut sekali, rahim, rahmat sekali. Jadi dalam ayat ni Allah Taala sebut Nabi dengan 3 nama. Satu, Haris. Haris ni makna, ada nama Haris ni. Haris ni dia dua lah ya. Satu Harith, satu Harisun, Haris. Melayu ni dia H-A-R-I-S, boleh jadi Haris lah. Kalau H-A-R-I-T-H boleh jadi Harith. Dua-dua tu nama yang baik ya. Haris mana orang yang prihatin kepada orang lain, dia panggil Haris. Karena Nabi harisu ala ummatihi, Nabi ni haris kepada umatnya, mana dia ni prihatin, dia peka ya. Dan kita pun samalah ya, kena prihatin dan peka juga dengan urusan umat Islam. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Huzaifah bin Al-Yaman, bukan di kalangan kami sesiapa yang tidak peka, tidak prihatin dengan urusan orang-orang Islam yang lain. Duk cara dia je, tak ambil tahu langsung orang sekeliling, tak boleh lah. Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami. Apa hadis tu dhaif sikit ya. Tapi Nabi harus dia amat peka dengan sahabat-sahabatnya dan keadaan orang Islam pada waktu itu. Sifat Nabi tu haris ya. Ada orang nama Haris, very good. Kalau Harith makna penjaga, okey juga. Ada sahabat Nabi nama Harith ya. Jadi satu, nama Nabi Haris, yang ni peka, prihatin, bersungguh-sungguh daripada sifat haras. Haris sifat dia haras. Haris tu nama, haras tu sifat ya. Bil mu'minina rauf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bernama Rauf, Allah Taala pun panggil Nabi Rauf. Samalah Allah dengan Nabi. Memanglah dalam setengah-setengah keadaan mungkin sama.
secara bahasanya, secara perkataannya, ya. Ada perkataan yang kita tak boleh sama dengan Allah. Tapi ada perkataan sama. Nama tu samalah, dipanggil alfaz mushtarikah. Mana lafaz tu tak boleh tidak, samalah, ya. Allah Ta'ala suruh kita jadi Rahim, Allah Ta'ala suruh kita jadi Ra'uf, Allah Ta'ala suruh kita jadi Jawad. Itu semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Tapi ada nama kita tak boleh. Ar-Rahman, Allah Ta'ala seorang saja. Al-Jabbar, Allah Ta'ala seorang saja. Al-Mutakabbir, tak boleh dipanggil dan dinamakan pada orang lain. Ada nama memang khusus untuk Allah lah, ya. Ada nama boleh kita menamakan atau memanggil orang lain. Kerana Allah Ta'ala sendiri juga memanggil Nabi-Nabinya dengan nama-nama berkenaan, ya. Allah Ta'ala panggil Nabi Isa Alim. Alim. Wa fawqa zi kulli ilmin alim. Setiap orang berilmu, ada orang yang lebih berilmu daripada. Jadi alim boleh dipanggil kepada manusia, boleh juga dipanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama pun lafaz saja, ya. Hakikatnya of course tidak sama. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi persamaan lafaz tidak ada masalah sama sekali, ya. Jadi nama Allah, nama Nabi tadi apa? Haris, nama Nabi Ra'uf, mana yang amat baiklah. Ra'uf daripada Ra'fah, mana sompan pula dah, sopan, santun. Ya. Rahim makna merahmati. Memang Nabi ni merahmati akan orang lain, ya. Sahabat-sahabatnya dan orang-orang Islam yang lain pada waktu itu, ya. Nabi ni, itu nama-nama Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain, sama juga. Nabi disebut sebagai Bashir, Nabi disebut sebagai Nazir. Ini salah satu yang disebut dan dihuraikan oleh saya pada kuliah yang lalu. Nabi ni Bashir pun salah satu nama Rasulullah. Bashir mana yang menyampaikan berita-berita dan hal-hal yang baik. Bashir daripada perkataan bisyarah. Bisyarah tu sifat, Bashir tu nama. Nabi juga Nazir. Nazir ni makna yang menyampaikan perkara-perkara yang tidak baik. Dengan Nabi cerita benda baik saja. Tak. Quran pun Allah Ta'ala kadang-kadang sebut benda baik, kadang sebut benda tak baik, kadang sebut benda baik, kadang sebut benda tak baik. Sebab itu Quran dinamakan sebagai Al-Mathani, kata Al-Imam Ibn Katsir. Quran ni ada banyak nama kan? Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Fasl, apa lagi? Banyak nama-nama Quran ni, berbelah-belah kot. Salah satu nama Quran ialah Al-Mathani. Kenapa dinamakan Al-Mathani? Kata Al-Imam Ibn Katsir, dinamakan Al-Mathani. Al-Mathani ni nak terjemah pun tak boleh juga. Tapi dia daripada perkataan isnan, dua. Macam berpasangan macam tu, Al-Mathani, ya. Kenapa dinamakan Al-Mathani? Kerana bila Allah Ta'ala sebut benda baik, Allah Ta'ala terus sebut benda yang tidak baik. Kalau Allah Ta'ala sebut syurga, Allah Ta'ala terus sebut neraka. Kalau Allah Ta'ala sebut benda yang macam tu, dia benda yang bercanggah, tapi Allah Ta'ala sebut secara berturutan, ya. Macam dalam ayat ni, sebelum ayat ni, ayat ke-24 Allah Ta'ala sebut tentang neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah Ta'ala sebut neraka. Allah Ta'ala terus sebut tentang syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Syurga dengan neraka ni dia ni kan, dia lain lah, dia opposite each other. Mana dia bercanggah antara satu dengan yang lain. Tapi Allah Ta'ala sebut syurga atau neraka, terus Allah Ta'ala sebut benda tu. Jadi dia kata inilah sebab kenapa Al-Quran disebut sebagai Al-Masani, ya. Al-Masani. Nampak? Jadi salah satu sifat Nabi Al-Bashir. Bashir ni makna menyampaikan berita-berita yang baik. Dan saya dah sebutlah sebagai perkara yang dimaksudkan dengan berita-berita yang baik. Syurga, tentang macam-macam lah, ya. Kebaikan-kebaikan kita lakukan, dapat pahala sekian, itu termasuk dalam berita-berita yang baik. Yang mana yang boleh sampaikan benda ni hanya Rasulullah SAW, dan dia tak boleh datang melainkan daripada jalan wahyu, ya. Yalah, mana kita tahu buat benda ni, dapat benda ni. Kita semayang dapat pahala sekian-sekian. Ada orang boleh beritahu? Tak ada. Dan ini pernah berlaku zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Umpama diriwayatkan dalam asarnya, ada orang semayang di satu masjid yang besar, Al-Masjidul Azam di Kufah, tak silap saya. Ibnu Mas'ud di sana.
Tiba-tiba ada seorang hamba Allah, dia kata, "Man shalla fi hadzal masjid dakhala al-jannah." Siapa-siapa yang sembahyang di masjid ni, dia masuk syurga. Kan suka-suka dia. Kan? Orang pun pergilah beritahu Ibnu Mas'ud. Ada orang buat mari benda yang kami tak pernah dengar ni. Sembahyang kat masjid ni. Masjid tu masjid yang paling besar. Al-Masjidul Azam, the biggest mosque. Saja dia nak galakkan orang mari masjid, dia reka lah dia buat macam tu. Siapa-siapa sembahyang masjid ni, dia ampunkan dosa dia. Masuk syurga dia. Kalau kita, nak lah kan. Berpusu-pusu lah orang pergi sembahyang. Terutama orang yang jahil. Kan? Tak semut dah. Nabi kata ke Nabi tak kata ni? Tak ada dah. Dia dengar fadilat macam tu, terus dia pergi sembahyang. Ramai-ramai pergi sembahyang. Faja'alan nas yusalluna fihi. Orang pun pergi sembahyang ramai-ramai di situ. Hingga dikhabarkan pada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata pada mereka, "Ukhruju qabla an tu'azzabu." Baik kamu keluar daripada masjid ini sebelum kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lam yanzil kitaban ba'da Muhammad. Sesungguhnya Allah Taala tak turunkan lagi kitab selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak terima wahyu ya. Nabi saja. Dan Nabi dah wafat, dia kata. Siapa beritahu engkau ni sembahyang kat masjid ni dapat pahala ni? Masuk syurga ni siapa beritahu ni? Hadza minasyaitan. Ini daripada syaitan katanya. Ya. Dan ini sentiasa berlaku daripada satu zaman pada satu sampai hari ni pun. Banyak fadilat-fadilat yang kadang-kadang tidak bersandarkan kepada nas sama sekali. Ya. Kalau dhaif okey juga. Ni kadang tak ada nas langsung. Tak tahu mari daripada mana kan. Tidak sama sekali, kerana kesemua itu tertakluk kepada hal-hal yang gaib, dan hal-hal yang gaib hanya Rasulullah SAW yang boleh menyampaikan, kerana baginda seorang saja yang bernama dan bersifat dengan Al-Bashir. Orang yang tidak sama sekali. Ya. Tak kira siapa dia. Baik. Jadi Allah Taala kata, "Wa basyiril ladzina amanu." Dan beritahulah berita gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan kita telah maklum bahawa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang mempercayai dan meyakini akan perkara-perkara yang wajib diimaninya. Ya. Banyaklah. Pasal ehwal keimanan ada yang usul, yang very induk, ada yang furu', hak kecil-kecil. Kan? Usul yang mana yang usul? Usul ni mana hak paling asas, hak paling basic, hak fundamental. Semua orang mesti mempercayai dan meyakini. Hak mana? Itulah 6 rukun iman tu. Kan? Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikatnya. Ketiga, beriman kepada rasul-rasulnya dan nabinya. Keempat, beriman kepada kitabnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ya. Yang mana keenam ini termuat dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Antara yang paling sahih dan paling masyhur ialah hadis Jibril. Ya. Dinamakan hadis ini sebagai hadis Jibril. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, hatta Al-Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ni hadis nombor 2 dalam hadis 40 Nawawi. Kenapa? Kerana kepentingannya. This hadis is very important. Hadis ni penting sekali. Ya. Sehingga kita semua mesti mempelajarinya. Especially bila kita belajar tentang akidah, mesti belajar hadis ni dulu. Sepatutnya lah ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia karang buku hadis 40 Imam Nawawi. Alah, 40 je. Sikit je. Kalau nak diikutkan hadis Nabi ni banyak. Kan? Dalam buku-buku sunnah ada puluhan ribu. Campurlah. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasai. Ya. Al-Imam Abi Dawud. Campur-campur tu dah ribu-ribu dah. Puluh-puluh ribu. Dalam Musnad Ahmad saja ada 20,000 lebih hadis daripada Rasulullah SAW. Tak campur lagi Muwatta Imam Malik. Banyak buku-buku hadis adalah market. Sebagai besarnya sahih, adalah sebagian kecilnya itu tak ya. Tapi nak cerita banyak hadis-hadis Nabi. Apa siapa? 40 saja. Kan? 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi untuk kita belajar sebagai asas dalam ilmu ini.
ialah hadis-hadis yang disebut sebagai madarul Islam. Hadis-hadis madarul Islam. Hadis-hadis induk agama. Dia ambil hadis akidah sikit, hadis ibadah sikit, hadis muamalah sikit, hadis akhlak sikit, dia ambil sikit-sikit jadi 40 hadis. Sebab itu kalau kita belajar hadis 40 Nawawi, sepatutnya kita dah faham nature ataupun tabiat agama kita secara keseluruhan, in general. Kan? Dia mau masuk pasal doa. Bila kita susah minta dengan Allah. Kan? Pasal ni ada juga ajaran yang baru. Tak baru, memang benda ni dah lama. Bila susah minta dengan wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku. Saya tak minta dengan dia, saya minta dengan Allah. Cuma dia hidup kan, dia berjalan. Minta dengan Allah, ada minta dengan Tok Wali macam tu, dia dengar lah. Dia dengar. Sebab al-wali yamshi baina adhurina wa ya'ishu ma'ana jisman wa hayyan. Itu pegangan mereka. Dia kata wali, dia berjalan bersama-sama dengan kita, duduk bersama-sama dengan kita, dan dia secara roh dan jasmani dia bersama kita. Dia mana dalilnya? Kan? Siapa-siapa pun yang mati duduk di alam barzakh, dia tak keluar duduk macam kita macam ni. Letih macam tu. Kan? Ini ajaran-ajaran yang merepek, yang tidak bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi sama sekali. Kalau dia ambil dalil pun, dalil itu dia guna untuk nak haruskan apa yang dia pegang, itu saja. Kan? Nak semayang, tengok muka Tok Guru dulu. Dia panggil Rabitah. Kalau tahu tak pernah buat, tak khusyuk lah. Kan? Kalau tak ada gambar, khayalkan. Khayal gambar Tok Guru kita ataupun wali sekian-sekian yang kita tahu. Lepas tu baru Allahu Akbar. Nak baca Quran ke, nak zikir, itu dipanggil Rabitah. Adalah dalam mana-mana tarekat ada Rabitah. Dalam mana-mana tarekat semua ada Rabitah. Dan tasawuf-tasawuf yang mendalam ni lah kononnya ya. Rabitah ni makna tengok atau menggambarkan Tok Guru. Apa ada hadisnya? Nabi kata inna awliya Allah idza ru'u zukirallah. Wali-wali Allah, orang-orang soleh, bila kita melihat mereka, kita ingat akan Allah. Itulah hadisnya, dalilnya. Kita bukan sembah depa. Kita nak menghasilkan khusyuk ketika ibadah. Baik itu Al-Imam Syaukani rahimahullah, disebut dalam bukunya Al-I'tisam dan juga Al-Muwafaqat. Golongan-golongan yang menyeleweng daripada Quran dan hadis Nabi atau sunnah baginda ini, mereka ada dalil, mereka bukan tak ada dalil. Kalau tak ada dalil itu satu hal. Sebahagian mereka juga ada dalil. Mu'tazilah dia kata kita tak lihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Mereka ada dalil. Allah Taala sebut dalam Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ayat ni jelas sebut kita tak lihat Allah. Jadi dunia kita tak lihat, akhirat lebih-lebih lagi lah dia kata. Siapa pun ada dalil. Dan dia sebut satu persatu. Al-Mu'tazilah, Al-Jabariyah, Al-Qadariyah. Semua ada dalil mereka yang tersendiri. Bukan tak ada dalil. Tapi jika dilihat secara keseluruhan, dalil-dalil yang mereka guna itu, sebenarnya mereka guna di tempat yang salah. Sama dalam kes ni lah. Mana dalil Rabitah? Boleh ingat ataupun tengok Tok Guru atau orang tertentu untuk menghasilkan khusyuk ketika ibadah. Itulah dalilnya. Dalil itu tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena. Kan? Kalau macam tu, para sahabat Nabi SAW, of course lah Nabi akan suruh mereka menggambarkan wajah baginda sebelum mereka melakukan satu ibadah. Ada riwayat sedemikian. Sahabat nak semayang, ingat Nabi dulu. Baru semayang. Allah. Ada ke? Tak ada. Kan? Tak perlu pun. Nak ibadah apa-apa, nak gambarkan orang tertentu. Tak perlu. Yang kita disuruh ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbaka fakabbir. Allahu Akbar. Besarkan Allah. Kan? Ya. Itu yang kita disuruh. Kita tak disuruh mengingati sesiapa, menggambarkan wajah-wajah sesiapa. Kalaulah kita disuruh menggambarkan atau ingat sesiapa sebelum kita melakukan ibadah, maka orang yang lebih layak untuk kita ingat ataupun kita gambarkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sahabat akan melukis gambar Rasulullah. Sebab apa? Ini orang lepas ni kita nak kena ingat Rasulullah ni, nak gambarkan macam mana kalau tak ada gambar? Buatlah gambar Rasulullah. Ada gambar Rasulullah dibuat-buat? Tak ada. Malah baginda melarang wajah baginda dilakarkan atas seumpama, kerana boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi kita nak kena faham konsep-konsep seumpama itu. Baik.
Jadi hadis dia ambil sikit, hadis ni sikit, hadis tu sikit. Hadis pasal doa dia ambil sikit kan. Dia buat bagi hadis. Ibnu Abbas dia riwayatkan Sunan At-Tirmizi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu nak mintalah dengan Allah, bila kamu susah minta tolonglah dengan Allah. Jadi dia buat mari hadis-hadis penting dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau kita ingat secara logik 40 hadis mana cukup? Tak cukup 40 hadis ni, sikit sangat. Memanglah, tapi sebab dia hadis dia panggil Madarul Islam. Dia mengumpulkan hadis-hadis tentang fundamental agama. Yang akidah sikit, ibadah sikit, hak melibatkan prinsip. Nak belajar cara semayang, belajar hadis 40 Nawawi, tak ada. Tak ada orang kafir semayang dalam tu. Kan? Nak belajar cara buat haji dalam tu, tak ada. Ada lah, tapi hadis-hadis prinsip ibadah. Kalau akidah, prinsip akidah. Kan? Akhlak, prinsip akhlak. Muamalah, prinsip muamalah. Sebab itu disebut sebagai hadis fundamental. Hadis asasiyat, hak basic. Dan antara hadis yang terawal, dia buat mari hadis nombor 2 ialah hadis Jibril. Pasal hadis ni menggambarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Pasal 3 benda ni yang kita paling perlukan. Ya? Walaupun agama ni dia banyak tuan, tapi dia dikumpulkan dalam hadis ni secara ringkas. Di mana Nabi didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril bertanya pada Rasulullah SAW. Mula-mula Nabi tanya, akhbirni mal iman. Ada riwayat Jibril tanya Islam dulu, ada riwayat Jibril tanya iman dulu. Ya. Jadi Jibril tanya, akhbirni ya Muhammad anil iman. Wahai Muhammad, beritalah aku tentang iman. Nabi berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhir. Wa antu'mina bil qadari khairihi syarrihi wa khairi. Nabi kata iman ni ialah kamu nak jadi orang yang beriman, pertama kamu kena beriman kepada Allah. Nombor 1 sekali. Apa maksud beriman kepada Allah? Mana beriman bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang esa. Bukan sekadar beriman Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu wujud. Tak. Dan sekadar beriman Allah Ta'ala itu ada, belum tentu menjadikan seseorang itu Muslim. Kalau orang kata Allahu ilahi, Allah adalah Tuhanku, masuk Islam ke dia? Tak. Dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah, atau sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Dia kena mempercayai akan keesaan Allah, baru dia jadi Muslim. Kalau mempercayai sekadar Tuhan itu Allah, dia belum jadi Muslim. Kalau sekadar mempercayai Tuhan itu Allah, non-Muslim semua Muslim belaka. Tuan tanya member-member orang baik, orang India, orang Cina, dia percaya tak Tuhan Allah? Tuhan Allah tu Allah lah tu. Tuhan paling besar, the biggest God, the supreme being, the almighty God, dia percaya. Tapi dia mensyirikkan Tuhan lah. Dia duk sembah hak lain juga, duk minta hak lain juga. Kalau sekadar mempercayai Allah itu Tuhan, orang kafir Quraisy dia Muslim. Sebab dia pun mempercayai Allah. Allah Tuhan yang paling agung. Dia pun bersumpah dengan nama Allah. Wallahi. Abu Lahab dia nak marah Nabi, dia sempat lagi sumpah wallahi. Kan? Orang Arab menamakan anak mereka dengan Abdullah. Selain daripada bapa Rasulullah nama Abdullah, ada beberapa orang yang lain juga bernama Abdullah. Mana dia ada idea tentang Allah. Allah tu dia tahu. Tuhan yang paling berkuasa. Tapi dia tak boleh terima akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu konsep beriman dengan Allah ialah beriman dengan keesaannya, bukan sekadar beriman dengan keadaan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Takak percaya Allah Ta'ala itu ada atau Allah Ta'ala itu Tuhan, belum tentu menjadikan seseorang itu Muslim. Dia mesti percaya Allah sebagai Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahadun, bukan qul huwallahu ilahun. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa, bukan katakanlah Allah Ta'ala itu Tuhan. Sekadar mengaku Tuhan belum tentu Muslim lagi ya. Nampak? Baik. Jadi pertama beriman kepada Allah. Dan of course lah ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah yang kita kena belajar satu persatu. Yang mana tidak semua fardu ain. Nama Allah ada dalam Quran 100 lebih tuan. Sifat Allah Ta'ala dalam Quran 100 lebih tuan. Nak belajar belaka ke? Tak. Hak fardu ain ialah kita beriman secara umum. Aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh nama-namanya, seluruh sifat-sifatnya yang termuat dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. That's it. Kalau orang dia ada pegangan macam tu, dia dah lepas dia punya fardu ain. Kan? Walaupun dia tak tahu semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran,
Usahkah tuan-tuan? Tuan-tuan tanya saya pun saya tak tahu semua. Walaupun daripada kecil duk belajar Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Kan? Sekolah agama dulu every morning memang baca Asmaul Husna. Kat sekolah sekarang pun kadang-kadang kita baca Asmaul Husna YouTube dengan anak-anak murid kita. Tapi kadang-kadang ustaz pun tak ingat juga. Tak lepas fardu ain lah ustaz. Tak ada. Islam ni dia tak ada sampai tahap macam tu. Pokok paling asas ialah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan yang esa. Dan semua perkara-perkara yang disabit dengannya secara umum. Pak ada dalam Quran aku beriman belaka. Kalau 100 kalau 200. Pak adalah hadis Nabi yang sahih aku percaya belaka. Sebab kita nak belajar semua tidak orang kata apa? Sukar, agak sukar ya. Itu nombor satu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks keesaan ya. Kemudian beriman dengan malaikatnya. Walaupun dalam Quran Allah Taala tak sebut banyak nama malaikat. Kalau nak suruh ustaz sebut pun ustaz pun tak ingat satu-satu. Kalau ustaz tahu Jibril, Mikail, Israfil itu je lah. Kan? Dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW ada berbelah-belah jenis malaikat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada hakikatnya lebih banyak lagi. Sebab malaikat dia makhluk yang paling banyak. Lebih banyak daripada manusia, lebih banyak daripada jin, lebih banyak daripada daun-daun yang berguguran, malah lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di muka bumi. Apa hadis itu tidak sahih, tapi adalah nas umpama. Tapi ulama sepakat malaikat ni lebih banyak daripada manusia dan jin. Pasal ada hadisnya ya. Habis tu kita nak ingat semualah. Tak. Aku beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang termuat dalam Quran, yang termuat dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. That's it. Lepas tu belajarlah sikit-sikit. Atau dalam ilmu akidah itu tuan belajar malaikat 10 aja, Jibril, kan, Mikail, Israfil, Israel, apa lagi? Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Itu ya. Tapi kalau 10 ni pun tuan-tuan tidak tahu, saya kira tidak fardu ain sama sekali. Ya. Tapi kalau tahu lebih baik, ya. Isyak ke? Oh, dah isyak lah ya. Lagi 2 minit. Okey, baik. Beriman dengan malaikat. Antuk minabillah, beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, of course lah Quran, Injil, Zabur, apa lagi? Quran, Injil, Zabur, Taurat, kan? Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. 6 kitab yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Selain daripada itu, tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Habis itu macam mana kita nak beriman? Aku beriman dengan semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan. That's it. Sebab itu Nabi SAW diajar sahabat dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim yang bernama Al-Bara' bin Azib, yang tuan-tuan baca doa sebelum tidur tu. Allahumma aslimtu wajhi ilaik wa fatu amri ilaik wa ja'tu zahri ilaik. Tuan-tuan nak tidur kan? Ada sunnah tidur kan? Ada adat sebelum tidur. Pertama berwudu, baca ayat kursi, baca 3 kul, 3 kali sapu kat badan, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, and then baca amanah Rasul. Kalau sebelum tu tuan-tuan tak baca amanah Rasul dengan tidur tak ada kena-mengena ya. Cuma amanah Rasul digalakkan baca pada malam hari. Kalau malam ni kita belum baca lagi, baca sebelum tidur. Tapi kalau kita dah baca, dia bukan sunnah sebelum tidur, in specific. Tapi kalau kita belum baca, kita bacalah before tidur tu ya. Lagi dah baca adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ini, tuan-tuan tutup dengan doa Al-Bara'. Itulah doa Rasulullah yang diajar kepada beliau, yang termuat dalam Sahih Bukhari atau Muslim ya. Nabi ajar tu kan, Allah SWT lah. Hujung tu Nabi suruh Al-Bara' kata, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Nabi suruh Al-Bara' kata, aku beriman dengan kitab-kitab yang engkau turunkan wahai Allah. Tak disebutkan satu persatu. Menunjukkan bahawa memadai kalau kita beriman secara umum saja. Aku beriman dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab kitab yang Allah Ta'ala turunkan pun banyak. Cuma yang disebut dalam Quran 6 sajalah ya. Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Tapi takkan 6 ni saja. Nabi 124,000, Rasul 313. Takkan 6 kitab saja, kan? Mesti lebih lagi. Jadi beriman secara am ya. Begitu juga beriman dengan nabi-nabinya, rasul-rasulnya, ada ramai tuan. Kemudian beriman dengan hari akhirat, kemudian beriman dengan qada dan qadar.
Ni banjir pun qada dan qadar lah ya. Sama ada qada dan qadar yang melibatkan ramai macam ni semua orang kena, ataupun yang melibatkan diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita berlaku benda yang kita tidak mahu, ya. Sebab tu ulama ni dia bagi sabarnya ada 6. Satu sabar buat taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Satu tabah menghadapi musibah. Dia itu antara top sabar lah ya. Selepas sabar melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah juga. Al-Imam Al-Mawardi, ulama besar Syafi'i, dalam Adabuddin wa Dunia, dia tambah lagi ada 4 jenis sabar. Salah satu ialah bersabar dengan benda yang kita tidak mahu. Bukan musibah, tapi benda tu kita tak nak. Bukan musibah pun. Kan? Kita nak anak kita belajar UIA contohnya. Tiba-tiba anak kita dapat UiTM. Aduh, salah mesti ya. Tak apa. Dia kadang-kadang ada kebaikan ya. Nampak? Itu dia bukan musibah, tapi kita bersabar atas benda-benda yang kita tidak mahu. Kita nak benda lain, Allah Ta'ala bagi benda lain. Maka kita wajib menerimanya dan kita percaya bahawa kata apa? Apa yang Allah Ta'ala beri kepada itu lebih baik daripada apa yang kita nak. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu yang baik untuk kita. Kan? Rupanya yang Allah Ta'ala beri itu lebih baik. Jadi bila kita beriman dengan ke-6 ini, maka termasuklah kita dalam konteks ayat Quran bila Allah Ta'ala kata allazina amanu. Dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala kata orang-orang yang beriman. Bila kita beriman dengan 6 ni, tak boleh kurang walau satu. Ada orang beriman dengan Allah, tapi konsep malaikat dia tak terima. Pasal tak logik. Betul tak? Tak boleh. Boleh jadi orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi konsep qada dan qadar dia tak terima. Macam Al-Jabariyah, dia tak terima. Begitu juga Al-Qadariyah, aliran dululah ya. Dia tak percaya pada qada dan qadar Allah. Apa yang berlaku ni Allah Taala tidak tentukan sama sekali. Kita yang menentukan. Itu ada alirannya. Ya. Jadi dia tolak salah satulah. Jadi kalau diikutkan, iman dia tak sempurna lah ya. Tapi kita tak boleh kafirkan mereka. Dia pun tetap ahli kiblat. Cuma dia anggap sebagai isu yang bertentangan dengan ulama-ulama salaf ya. Nampak? Jadi bila kita beriman dengan 6 ni, kita berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut lagi, berilah berita gembira kepada orang yang beriman, 6 tadi, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita nak masuk dalam konteks ayat yang dituju oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, pertama kita mesti orang yang beriman. Kita memenuhilah kriteria keimanan. Itulah kita beriman walau secara umum dengan 6 rukun iman berkenaan. Kemudian kita beramal soleh ya. Cuma prinsip dan konteks amal soleh ni pun kita nak kena perbetulkan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan itu dia termasuklah dalam konteks ayat ini ya. Kemudian Allah Ta'ala kata nak beritahu apa kepada mereka, orang yang beriman dan amal soleh ini? Beritahu tentang syurga. Dan dalam topik akidah ni, kalau saya lah tuan-tuan, antara topik yang saya paling suka belajar dulu dan yang saya paling suka baca ialah topik tentang al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Ya. Yang saya kira di petang-petang awam tak berapa banyak pendedahan. Hatta kalau tuan-tuan belajar ilmu akidah pun. Sebab tu saya secara personal saya tak setuju sangat kalau belajar akidah duk fokus sifat 20 daripada dulu sampai hari ni, daripada kecil sampai tua. Sedangkan ilmu akidah ni dia very luas, dia amat luas sekali. Dan banyak hal-hal lain yang perlu kita beri pendedahan untuk nak menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ialah kita belajar secara spesifik tentang syurga dan neraka. Tak ada syarat belajar akidah ni belajar sifat 20 je. Masjid Surau asal belajar akidah sifat 20, asal belajar akidah sifat 20. Itu satu part daripada akidah lah, sifat Allah kan. Sedangkan akidah ni ada lagi 5 bab yang lain. Malaikat, hari akhirat, qada qadar ya. Dan of course lah syurga dan neraka sebenarnya mesti dipelajari dengan lebih lanjut. Baru kita tahu tempat yang kita nak pergi. Kan? Ini kata semua nak masuk syurga. Doalah Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah berilah aku syurga. Sahabat Nabi dia semayang, dia minta syurga. Nabi tanya, hadis Abi Daud daripada Abu Saleh. Ada seorang sahabat Nabi bila dia semayang dia selalu baca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wahai Allah, aku nak syurga. Aku tak nak neraka. Jauhilah aku daripada neraka.
Bila habis semayang, Nabi tanya, kau dalam semayang apa yang kau baca? Aku baca, ya Allah, aku nak syurga, aku minta berlindung daripada neraka. Mana aku tak nak neraka. Tu yang dia selalu minta, ya. La husnin dan dataka wala dan data Muaz ya Rasulullah. Aku tak pandai nak berdoa cara kau doa dan cara Muaz doa. Maksud dia ingat Nabi minta hak lain, hak panjang ke macam tu lah, ya. Nabi kata, haulahuma nudandin. Nabi kata, aku dan Muaz juga selalu minta hal yang berkenaan. Dia ingat dia minta tu tak sama macam Nabi. Dia malulah, ya. Aku tak mampu nak baca doa macam kau ya Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, haulahuma nudandin. Aku dan Muaz juga membaca doa yang sama. Kenapa Nabi sebut Muaz? Sebab Muaz ni dia selalu jadi imam. Di tempat dia lah, ya. Bukan di masjid Nabi, tapi di tempat dia. Itu yang pernah berlaku, ada kes Muaz baca panjang tu, orang lari sembahyang seorang tu, yang Nabi tegur tu kan. Jadi minta syurga, of course lah kita minta, tapi hakikat syurga ni macam mana? Jadi kalau kita tak belajar, tak ada idea, tahulah syurga ni macam mana secara umum macam tu. Tapi base kepada Quran dan hadis Nabi secara spesifik, dia ni benda, apa benda syurga ni? Kita tak tahu. Maka tak baguslah, ya. Tapi kalau kita tahu, kita lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, insya-Allah taala. Walaupun kita sekadar beramal setakat kita mampu, dan kita berdoa setiap masa lah setakat kita mampu, ya. Insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat ini dulu. Dah isyak lama dah tu. 7 minit dah isyak. Sikit sebanyak keputusan kita, mudah-mudahan the next kuliah saya akan bagilah sikit pendedahan tentang syurga. Sebab ayat ni ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Setelah 24 ayat Allah Ta'ala tak sebut syurga. Ini ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut syurga. Setelah Allah Ta'ala sebut neraka, baru Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Adam AS duduk dalam syurga. Ya. Jadi satu ayat yang penting. Mudah-mudahan. Dan syurga ni sebenarnya dia ada banyak perkara. Cuma yang paling basic yang perlu kita tahu 3 lah, ya. Pertama, tarikh kepada syurga. Yang kedua, nama-nama syurga. Yang ketiga ialah hakikat syurga, nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Walaupun banyak, tapi sekurang-kurang kita tahu yang basic-basic. Saya